Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan pelajar semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, baik. Untuk minggu ini kita akan melihat kepada tajuk unit yang kedua, iaitu pemakanan. Bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan bagi tingkatan 4. Okey, baik, sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, first kali kita nak lihat dahulu kepada standard pembelajaran. Apa kandungan pembelajaran dalam unit yang kedua di bawah tajuk pemakanan. Okey, baik. Sama-sama kita lihat, pelajar boleh merujuk kepada buku teks kamu sambil mendengar kepada penerangan ini. Okey, yang pertama, iaitu kita akan lihat yang berkaitan dengan maksud suplemen. Kita akan cuba menghuraikan, menjelaskan kepada maksud suplemen. Apa yang dimaksudkan dengan suplemen? Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, kita akan membincangkan bersama-sama, iaitu berkenaan dengan tujuan pengambilan suplemen. Kenapa kita perlu mengambil suplemen? Apa tujuan dia? Okey, di sini kita nak bincangkan tujuan pengambilan suplemen untuk kesihatan. Okey, untuk kesihatan berdasarkan kepada preskripsi doktor, berdasarkan kepada nasihat doktor. Okey, itu yang akan kita bincangkan yang kedua. Yang ketiga, kita akan cuba untuk menilai, iaitu melihat kepada kesan pengambilan suplemen untuk kesihatan tanpa preskripsi daripada doktor, tanpa nasihat daripada doktor. Okey, di situ kita nak lihat perbezaan ataupun perbandingan. Yang pertama, kita akan lihat kepada apa itu suplemen. Yang kedua, kita akan bincangkan tujuan pengambilan suplemen berdasarkan kepada nasihat doktor. Kemudian yang ketiga, kesan kepada pengambilan suplemen tetapi tanpa nasihat ataupun preskripsi daripada doktor. Okey, baik. Okey, sebelum kita memulakan pengajaran, kita lihat beberapa jenis sumber vitamin yang ada. Okey, ada yang A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E dan K. Setiap daripada vitamin ini ada sumber-sumber daripada semula jadi. Tak semestinya daripada pil-pil suplemen yang dijual di pasaran. Sebenarnya boleh kita dapati vitamin-vitamin ini daripada sumber makanan semula jadi. Itu yang akan kita lihat. Okey, baik, pengenalan. Kita nak lihat sedikit pengenalan kepada tajuk hari ini yang berkaitan dengan pemakanan. Okey, baik. Pengambilan diet yang seimbang itu merupakan satu keperluan yang penting kepada tubuh badan kita. Kita untuk kekal sihat, kita perlu mengamalkan pemakanan dengan amalan diet yang seimbang supaya badan kita dapat memenuhi keperluan dia, memenuhi vitamin-vitamin yang diperlukan. Okey, baik. Kemudian pemakanan yang baik, pemakanan yang baik ini yang akan mempengaruhi kepada kesihatan tubuh badan kita. Apa yang kita makan, itu yang akan mempengaruhi kepada kesihatan tubuh badan. Okey, ini yang akan memainkan peranan yang penting bagi kita mengekalkan kesihatan dan juga kita dapat mencegah daripada apa-apa jenis penyakit yang mungkin berpunca daripada amalan pemakanan seharian kita. Kita perlu tahu apa jenis makanan, apa kebaikan makanan tersebut
apa vitamin yang boleh kita dapat daripada makanan-makanan tersebut. Okey, baik. Kemudian makanan. Okey, makanan adalah satu perkara ataupun satu benda yang akan membekalkan kepada kita. Dia akan memberikan kepada kita pelbagai jenis nutrien yang penting. Contohnya seperti apa? Vitamin, mineral, fiber, herba, asid amino dan juga pelbagai jenis enzim. Okey, itu yang kita boleh dapat daripada makanan. Apa jenis makanan yang perlu kita makan? Itu yang perlu kita lihat. Okey, baik, dari situ kita nak lihat juga nutrien tambahan. Okey, boleh didapati dalam bentuk semula jadi. Okey, makanan-makanan tambahan kita boleh dapat daripada bentuk semula jadi, daripada makanan-makanan yang ada di pasaran yang mudah untuk kita dapati. Okey, baik. Kemudian setiap daripada nutrien ini dia ada peranannya yang tersendiri bagi memenuhi keperluan tubuh badan manusia. Okey, setiap daripada nutrien ini dia ada fungsi dia tersendiri, okey, bagi membekalkan keperluan tubuh badan seseorang manusia untuk kekal sihat. Okey, baik. Oleh itu, pengambilan suplemen sama ada dalam bentuk semula jadi ataupun sintetik. Bentuk sintetik ini lebih kepada yang dicipta oleh manusia lah, seperti pil, serbuk, cecair. Okay, ini merupakan satu bukan lagi amalan yang luar biasa kepada masyarakat hari ini. Masyarakat yang moden, yang sibuk dengan pelbagai urusan, semuanya memerlukan kepantasan. Oleh itu, masyarakat masa kini mengambil jalan yang lebih mudah, okay, untuk mendapatkan suplemen dalam bentuk sintetik seperti pil, serbuk, cecair dan sebagainya. Sebenarnya suplemen ini boleh kita dapati juga dalam bentuk semula jadi. Okey, baik. Sejauh manakah kita nak lihat sejauh manakah keperluan dan kepentingan suplemen kepada seseorang individu, okey, yang masih menjadi persoalan. Sejauh mana keperluan ini kepada seseorang individu. Namun pengambilan suplemen ini dia perlulah bergantung kepada tahap kesihatan individu. Okey, bagaimana kita nak tahu tahap kesihatan individu? Kita boleh menjalani pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti apa masalah kesihatan, tahap kesihatan kita. Daripada pemeriksaan tersebut, barulah kita dapat mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang tubuh badan perlukan. Mungkin kekurangan beberapa jenis nutrien tertentu. Itulah boleh kita dapatkan nasihat ataupun preskripsi daripada doktor supaya kita boleh mengambil suplemen-suplemen yang sesuai dengan tubuh badan. Okey, itu sedikit pengenalan pada tajuk kita hari ini. Kita akan teruskan dengan muka surat yang seterusnya yang berkenaan dengan suplemen. Okey, masyarakat kita pada hari ini kebanyakannya masih keliru, ramai yang keliru antara keperluan dengan kehendak. Keperluan dan kehendak itu adalah satu perbezaan yang ketara yang dapat kita lihat. Okey, dalam konteks hari ini kita nak lihat kepada suplemen, keperluan suplemen dalam tubuh badan. Sama ada ia perlu ataupun ia sekadar kehendak kepada kita. Okey, ramai yang keliru antara keperluan dengan kehendak bagi mendapatkan diet yang sihat dan yang seimbang dalam kehidupan sehariannya. Okey, kebanyakan daripada kita menyangkakan bahawa pemakanan seharian tidak mencukupi bagi mengekalkan
keperluan badan supaya ia dapat terus kekal dengan sihat. Okey, disebabkan kepercayaan seperti ini, mereka percaya bahawa pengambilan suplemen-suplemen yang ada di pasaran ini dapat membantu untuk mengatasi masalah kekurangan nutrien, terutamanya dalam diet ataupun pemakanan seharian yang mereka ambil. Okey, baik. Di sini ada satu perbualan antara ibu dan anak dengan doktor yang berkaitan dengan suplemen. Okey, sambil kita lihat kepada perbualan, kita lihat juga apa isi kandungan perbincangan yang berlangsung di sini. Okey, yang pertama kita mulakan daripada ibu. Okey, ibu tersebut menyatakan kebelakangan ini anak saya sering mengadu keletihan, lesu dan juga hilang tumpuan dalam kelas. Rakan-rakannya menyarankan agar saya berjumpa dengan doktor bagi mengatasi masalah yang dialami oleh anaknya. Okey, kemudian doktor tersebut memberi respon. Okey, anak puan mengalami ketidakseimbangan dalam pengambilan diet seharian. Terdapat kekurangan nutrien dalam diet pemakanan seharian yang diambil. Itu yang menyebabkan kepada masalah tadi, keletihan, lesu, hilang tumpuan di dalam kelas. Puncanya adalah ketidakseimbangan pengambilan diet seharian. Ada nutrien yang tertentu tidak cukup untuk dibekalkan kepada tubuh badan anaknya. Okey, kemudian ibu bertanya kepada doktor tersebut, apakah yang perlu anak saya lakukan? Doktor tersebut memberi cadangan ataupun memberi nasihat sekiranya mengalami keletihan, kelesuan dan juga hilang tumpuan seperti yang dinyatakan tadi oleh ibunya. Hal ini menunjukkan anak puan kekurangan vitamin biotin. Okey, doktor tersebut mengesan kepada masalah yang diberitahu tadi ia berpunca daripada kekurangan vitamin biotin. Okey, oleh itu anak puan memerlukan suplemen biotin dengan mengambil makanan seperti hati, susu, daging, kuning telur, cendawan, kacang tanah, pisang, tomato dan juga tembikai. Itu antara cadangan yang diberikan oleh doktor untuk anak ataupun ibu tersebut mengambil tindakan memberi pemakanan yang lebih seimbang untuk menyeimbangkan pemakanan diet seharian anaknya dengan memenuhi keperluan tubuh badan bagi vitamin biotin. Vitamin biotin ni kita boleh dapat daripada hati, susu, daging, kuning telur, cendawan, kacang tanah, pisang, tomato dan juga tembikai. Okey, kemudian ibu terus menyatakan untuk pengetahuan doktor, anak saya tidak mengambil makanan seperti yang disebutkan tadi. Adakah saya perlu mendapatkan suplemen yang dijual di pasaran? Okey, ibu tersebut meminta nasihat doktor. Adakah beliau boleh membeli suplemen-suplemen yang dijual di pasaran untuk diberikan kepada anaknya? Okey, kemudian doktor tersebut memberi respon, setiap pengguna mempunyai sebab munasabah untuk mengambil suplemen. Okey, tetapi namun seseorang itu perlu berjumpa dahulu dengan doktor bagi menjalani pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu. Rujukan awal penting bagi menentukan sama ada mereka sesuai untuk mengambil suplemen ataupun sebaliknya. Di sini jangan ambil suplemen dengan hanya membuat diagnosis sendiri semata-mata. Walaupun pasaran banyak menjual vitamin-vitamin, tetapi kita perlu mendapatkan nasihat daripada doktor terlebih dahulu. Okey, kemudian oleh itu apakah nasihat doktor?
Doktor tersebut memberi nasihat iaitu suplemen bukanlah pengganti diet yang seimbang. Setiap individu perlu mendapatkan nutrien daripada sumber semula jadi melalui diet yang seimbang, melalui pemakanan yang seimbang. Suplemen ni bukan jalan mudah untuk kita dapatkan ataupun lengkapkan nutrien-nutrien yang kekurangan dalam tubuh badan. Kita perlu mendapatkan nutrien-nutrien yang kekurangan tadi melalui pemakanan sumber semula jadi, melalui diet yang seimbang. Okey, kemudian anak dia memberi respon pula, kalau begitu saya akan cuba untuk mengubah diet pemakanan harian saya supaya dapat memperolehi nutrien yang mencukupi. Okey, di sini kita dapat lihat masalah yang dikenal pasti, diberi nasihat, diperiksa tentang kesihatannya, kemudian dapat mengesan apa puncanya dan penyelesaian yang diberikan oleh doktor. Bukan mudah untuk kita membeli sebarangan vitamin-vitamin yang ada di pasaran. Perlulah mendapat nasihat doktor terlebih dahulu. Okey, baik. Sedikit maklumat tambahan. Okey, antara garis panduan diet Malaysia, yang pertama, makan pelbagai jenis makanan mengikut keperluan. Kita perlu mempelbagaikan sumber makanan, tetapi mengikut kadar yang betul lah, mengikut keperluan yang secukupnya. Okey, kemudian aktif secara fizikal, melakukan aktiviti fizikal setiap hari. Okey, kemudian makan nasi dan produk bijiran secukupnya serta ubi-ubian. Okey, kemudian makan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Kemudian makan ikan, daging, ayam, telur dan kekacang secara sederhana. Minum susu, ambil produk penusu dengan secukupnya. Kemudian hadkan pengambilan makanan yang tinggi kandungan lemaknya. Kita perlu kenal pasti makanan-makanan yang mempunyai kandungan yang tinggi lemak. Kita perlu kurangkan. Bukan tak ambil langsung, cuma perlu kurangkan. Kita perlu hadkan pengambilan makanan-makanan yang berisiko tinggi lah. Okay, kemudian pilih dan sediakan makanan yang kurang garam dan sos. Dan yang terakhir, minum banyak air setiap hari, terutamanya air kosong, bukan air yang bergas, air yang manis. Okay? Air kosong adalah yang paling baik, dia kosong kalori. Okay? Dan tubuh badan memerlukan jumlah air yang banyak untuk meneruskan pemprosesan yang ada dalam tubuh badan kita lah. Okey, baik. Yang seterusnya, kita lihat kepada tujuan pengambilan suplemen berdasarkan kepada preskripsi daripada doktor. Okey, di sini kita lihat terdapat pelbagai tujuan pengambilan suplemen, terutamanya bagi menyokong tahap kesihatan tubuh badan. Tetapi pengambilan suplemen ini perlulah mengikut kepada preskripsi ataupun nasihat daripada pegawai perubatan. Okey, daripada yang kita lihat ini, tujuan pengambilan suplemen ada diberikan untuk kita bincangkan. Ada 5 semuanya. Okey, yang pertama, tujuan pengambilan suplemen adalah untuk menyingkirkan toksin dari tubuh badan kita, iaitu pengumpulan toksin terutamanya pada organ-organ penting dapat disingkirkan dengan bantuan suplemen tadi. Okey. Baik, yang kedua, melengkapkan diet yang normal, iaitu pengambilan suplemen dapat diambil bagi memenuhi keperluan nutrisi tubuh badan. Sebaik-baiknya cuba kita cari sumber semula jadi dahululah, daripada pemakanan seharian kita. Okey. Kemudian yang ketiga, meningkatkan imuniti tubuh badan kita, iaitu melalui pengambilan probiotik sebagai suplemen harian mampu meningkatkan imuniti tubuh badan seseorang. Okey. Kemudian yang keempat, meningkatkan tahap
kesihatan dan mencegah penyakit kronik. Itu melalui makanan yang diambil tidak dapat menampung keperluan vitamin, mineral, unsur surih dan antioksidan yang diperlukan oleh tubuh badan. Disebabkan itu, pengambilan suplemen seperti vitamin D dan K bagi mengelak daripada berlakunya proses perebutan. Okey, itu baru kita perlukan suplemen daripada nasihat doktor lah. Okey, yang terakhir, yang kelima, tujuan pengambilan suplemen mengekalkan kecergasan tubuh badan melalui asid amino. Ini adalah satu nutriennya yang memerlukan protein kecil untuk keperluan badan manusia. Okey, kemudian taurina, dia pula memainkan peranan dalam menjaga tenaga untuk tubuh badan. Jika badan kekurangan taurina, ia boleh menjejaskan tenaga untuk tubuh badan selain melemahkan fungsi otak. Okey, ini adalah tujuan pengambilan suplemen, tetapi perlu berdasarkan daripada preskripsi doktor ataupun nasihat daripada pegawai perubatan. Okey, baik. Info tambahan sedikit kita lihat di sini. Individu yang sihat tidak boleh sesekali mengambil makanan tambahan ataupun suplemen untuk tujuan penjagaan kesihatan berdasarkan diagnosis sendiri sahaja. Mereka perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar, iaitu pegawai-pegawai perubatan ataupun doktor-doktor. Jangan buat diagnosis sendiri tentang kesihatan diri sendiri, kekurangan nutrien apa dan sebagainya. Pastikan dapat pemeriksaan yang lengkap dahulu dan juga dapatkan nasihat daripada doktor. Okey? Baik, yang seterusnya kita nak lihat kepada kesan pengambilan suplemen untuk kesihatan. Tetapi kali ini kesan yang kita nak lihat ini adalah tanpa daripada preskripsi doktor, tanpa daripada nasihat doktor. Okey, ini yang kita nak lihat individu yang mendiagnosis kesihatan dirinya sendiri dan mengambil suplemen secara bersendirian tanpa merujuk kepada pakar perubatan ataupun pegawai-pegawai perubatan yang selayaknya. Okey, baik. Suplemen untuk kesihatan perlu diambil dengan preskripsi doktor. Okey, kerana apa? Kerana ia bergantung kepada tahap kesihatan individu. Bukan mudah untuk kita ambil sebarang jenis suplemen dengan tujuan untuk merasa lebih sihat, lebih kuat dan sebagainya. Ia perlu kepada nasihat daripada doktor. Kerana apa? Kerana ia memberi kesan kepada tubuh badan manusia. Kesan pengambilan secara berlebihan tanpa nasihat doktor akan memberi kesan sampingan yang akan memudaratkan dan memberikan pelbagai jenis komplikasi terhadap kesihatan. Walaupun tujuan asal kita untuk mendapatkan suplemen ini sebenarnya untuk mendapatkan kesihatan yang lebih baik, tetapi jika tanpa nasihat ataupun preskripsi daripada doktor, ia boleh memberi kesan yang tidak baik, malah memberi memberi komplikasi kepada kesihatan individu tersebut. Okey, kita nak lihat apa kesan dia. Okey, antara kesan jangka masa panjang yang akan berlaku kepada tubuh badan kita jika kita mengambil suplemen tanpa nasihat doktor, seperti merosakkan buah pinggang, merosakkan hati dan juga keracunan pada tubuh badan serta boleh merosakkan jantung. Okey, bagaimana suplemen ini dapat memberi kesan kepada hati, iaitu merosakkan hati. Okey, jika kita melakukan pengambilan suplemen vitamin secara berlebihan, contohnya seperti vitamin A, D, E dan K. Jika kita mengambil suplemen itu berlebihan, sebenarnya tubuh badan kita telah cukup
ya, tetapi kita masih mengambil suplemen tambahan, dia akan menjejaskan fungsi hati. Dia memberi kesan kepada fungsi hati dia sehingga boleh merosakkan hati. Kemudian yang kedua, keracunan pada tubuh. Pengambilan suplemen yang berlebihan akan menyebabkan keracunan pada tubuh dan kerosakan organ dalaman yang penting, kerana bahan kimia yang terdapat dalam makanan kesihatan tersebut akan larut dalam darah. Dia larut secara berlebihan. Itu yang akan menyebabkan berlakunya keracunan, bukan daripada suplemen tersebut. Apabila berlaku berlebihan, dia akan memberi kesan yang tidak baik. Kemudian yang seterusnya, kesan yang seterusnya adalah merosakkan jantung. Suplemen yang berasaskan herba. Ini boleh mengakibatkan tindak balas dengan ubatan seperti warfarin dan juga aspirin. Hal ini akan memberi kesan yang tidak baik, terutamanya kepada pesakit-pesakit jantung. Dan yang terakhir, kesan pengambilan suplemen tanpa nasihat doktor, ia akan memberikan kesan kepada buah pinggang. Ia boleh merosakkan buah pinggang, iaitu pengambilan suplemen secara berlebihan akan membebankan fungsi buah pinggang untuk bekerja ataupun untuk memproses. Baik, info tambahan untuk hari ini. Jika asid amino tidak mencukupi dalam badan, maka kesihatan seseorang akan terjejas. Jika pengambilan asid amino rendah pula, seseorang akan mengalami gejala seperti keresahan, kemurungan, hilang tumpuan, keletihan dan ketidakseimbangan hormon. So, bagaimana kita nak tahu sama ada asid amino itu cukup dalam tubuh badan atau tidak? Kita boleh dapatkan nasihat ataupun pemeriksaan daripada pegawai-pegawai perubatan yang selayaknya untuk menilai kesihatan diri kita. Okey, baik. Saya harap semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang soalan, kamu boleh tanyakan kepada saya di bahagian chat ataupun di dalam Google Classroom. Selepas ini, saya akan berikan soalan kuis. Kamu akan lengkapkan dan hantar semula kepada saya. Okey? Yeah.